Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala telah menyebut dalam Al-Quran, berbekallah dalam hidup kamu, kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup ini ialah takwa kepada Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi aku ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Dalam ayat yang lain lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, berlarilah kamu dalam kamu memohon keampunan dosa-dosa kamu pada Allah, kerana sesungguhnya Allah telah menyediakan syurga untuk diri kamu ini seluas di antara langit dan juga bumi. Syurga ini disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengerusi dan ahli kuasa surau, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Sehari dua ni masyarakat kita ni mula sibuk berdebar kembali nak menyambut raya, dipanggil berdebar di kalangan kita untuk kita nak tahu siapa yang berjaya dan siapa yang tak berjaya. Di kalangan kita ni mesti ada sedikit perasaan demikian. Mesti mari perasaan tersebut nak tahu siapa boleh menang, siapa boleh tak menang dalam kehidupan kita hari ini. Tapi pernah tak kita berdebar terhadap diri kita sendiri? Berdebar dalam hidup kita ni, menang ke tak menang kita, berjaya tak berjaya dalam hidup kita ini sendiri. Sebab bagi kita ukuran kejayaan ini di kalangan kita lah, kita sentiasa fikir orang berjaya ni orang yang dia rumah dia besar, rumah dia ataupun kereta dia mewah, ataupun dalam hidup dia ni harta benda dia banyak. Ni ukuran di kalangan kita lah. Kita tiap-tiap kali mana kita tengok rumah orang besar je, kita mesti tanya terus, siapa tuan rumah ni? Kadang-kadang di kalangan kita, bila kita tengok saja orang yang kereta mewah, orang yang kereta pelik sikit daripada kereta kita, setengah-setengah orang dia akan sibuk tanya, siapa tuan kereta ni? Dia akan nampak bahawa orang ni hebat lah, sebab dia dapat memiliki keadaan demikian. Kalau kita tanya balik diri kita lah, betul ke kita jadikan ukuran itu jadi kejayaan dalam hidup kita? Hidup kita ni Allah jadikan begitukah berjaya dalam kehidupan seorang? Kita nampak bila berjaya dalam pilihan raya, orang pilih dia semua jadi wakil rakyat, jayalah dia. Ataupun orang kita dia nampak bahawa bila di waktu mana orang tersebut banyak harta benda, maka berjayalah dalam hidup dia. Ataupun anak-anak dia boleh berjaya masuk dalam universiti, kemudian ada kereta mewah, ada keluarga, rumah besar dan sebagainya, berjayalah pada pandangan mereka tersebut. Islam datang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula ajar cara hidup kita ni berfikir. Dalam hidup kita ni
Jangan kamu berfikir macam tu, jangan. Rasulullah mula tukar cara kita ni berfikir. Sahabat-sahabat beralih daripada asalnya memikirkan itu kejayaan. Tapi Rasulullah mula ajar kejayaan yang sebenar. Waktu mana kamu hidup di atas dunia ini, bukan dengan rumah kamu besar, bukan dengan harta kamu banyak, ataupun dengan pengaruh kamu yang ramai. Tapi berjayanya kamu bila kamu berjaya mendidik diri kamu. Mula berjaya mendidik diri kita ni untuk menjadikan diri kita ni diri yang bertakwa kepada Allah. Ni di antara perkara yang jarang orang kita sebut. Diri kita ni mesti menjadi manusia yang paling bertakwa di atas muka bumi ini sendiri. Bertakwa maksudnya apa dia? Yang dimaksudkan dengan takwa ni ialah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling hampir dengan Allah. Waktu mana kita hidup atas dunia ni, kita tak perlu dekatkan diri kita dengan mana-mana pemimpin, mana-mana pembesar di atas dunia ini. Tak perlu kita berusaha untuk dikenali ramai orang. Tapi usaha kita dalam hidup kita ni, mesti kita dikenali di sisi Allah. Biar Allah kenal kita. Ini benda yang utama yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya diri kita saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar supaya kamu fikir sama terhadap keluarga kamu. Keluarga kita pun mesti keluarga yang bertakwa kepada Allah. Jangan diri kita je bertakwa, tapi keluarga kita tak bertakwa, pun tak ada nilai juga di sisi Allah. Allah dia nak diri kita dengan keluarga kita sekali. Dalam ayat Al-Quran Allah jelaskan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ni jelas ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Wahai orang yang beriman pada Allah, jaga diri kamu dan jaga keluarga kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah jelas banyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman pada Allah, janganlah kamu dilekakan dalam hidup kamu terhadap harta benda kamu dan juga anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Allah ingatkan terus. Dua, dalam hidup kita, kita kena betulkan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula betulkan diri kamu mesti jadi orang yang terbaik. Rasulullah ajar keluarga kamu mesti keluarga yang bertakwa pada Allah. Bukan tak terhenti dengan keluarga. Rasulullah mula ajar lagi sahabat-sahabat bentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga ni masyarakat, mesti masyarakat yang bertakwa pada Allah. Firman Allah Ta'ala, walau an ahlal qura amanu wattaqau. Allah sebut demikian, kalaulah seluruh penduduk negeri itu beriman dan juga bertakwa pada Allah. Allah mula sebut seluruh penduduk kampung tu bukannya sekadar keluarga saja bertakwa, tapi penduduk semua sekali bertakwa pada Allah. La fatahna alaihim barakat. Nescaya kami akan buka ke atas mereka tersebut segala pintu-pintu keberkatan. Minas sama'i wal ard, daripada langit dan juga bumi. Walakin kadzabu, tapi sayang kamu dusta kepada Allah. Kamu tak ingat yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar pada diri kamu ni supaya kamu ni hidup dalam keadaan yang mesti sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa aqaznahum bima kanu yakzibun. Lalu kami rentak segala nikmat-nikmat yang telah kami kurniakan pada kamu tadi. Allah cerita perkara demikian pada diri kita ni. Para hadirin, sayangnya bila kita ni jarak kita ni semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kita dengan Rasulullah, kalau kira sekarang ni lebih kurang 1500 tahun jarak kita dengan Rasulullah. Yang menyebabkan kita ni jadi terikut sekali dengan orang-orang yang tak beriman pada Allah. Cara berfikir kita pun mula kita berfikir dalam hidup kita ni, orang yang hebat ni bukan orang takwa. Orang yang hebat ni orang yang digambarkan oleh barat. Barat dia gambarkan bila kamu banyak harta, kamu jadi hebat. Sampai barat ajar no money no talk, katanya barat. Mun tak ada duit, mun tak usah kecek, senang ceritanya.
Selagi mana duit ni, money is power. Duit menjadi kuasa. Katanya Barat ni diajar begitu dalam hidup pada kita. Celik mata di kalangan kita berkejaran. Tiap-tiap hari kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Mula sibuk cari harta. Cari harta ni sampai letih terjelir kita. Cari harta di kalangan kita ni, cari sampai penat tu badan kita. Sampai ramai mana cari harta, dia tak peduli dosa pahala dalam hidup dia. Bila cari harta, sibuk cari harta ni menyebabkan kita tak peduli lagi terhadap dosa halal haram dalam kita cari harta. Mayang tak semayang dah. Kemudian buka aurat. Kemudian kita buat maksiat. Ada orang yang dia sanggup melacurkan diri dia. Dia sanggup buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Semata-mata nak cari harta. Kalau kita tanya anak-anak kita yang tolong jual arak. Jual arak tu, tuang arak tu dekat kelab malam. Kalau kita tanya dia, kenapa membuat kerja jual tolong tuang arak ni? Padahal Rasulullah dah sebut dah, yang bagi minum, yang suap, yang bawa, yang lebih kurang 13 golongan yang terlibat dengan arak ni, semua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas-jelas dah. Kalau kita tanya dia, kenapa kamu buat kerja demikian? Dia jawab, cari harta ustaz. Cari sesuap nasi. Nak cari harta, sanggup langgar yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya, dah mu harta banyak-banyak, mu nak buat benda. Kalau kita tanya sikit lagi, dah harta banyak-banyak, harta mu ni banyak dah dalam hidup mu. Mu nak buat benda apa dengan harta yang banyak tadi? Dengan harta yang kamu kira biar banyak dalam hidup ini sendiri. Mu nak buat benda apa? Ramai mana orang yang mati, saat mana dia mati, harta dia tertinggal atas dunia. Dia masuk dalam kubur dia beli baju dia, harga dia RM120, baju dia. Kadang-kadang seluar dia, ada anak-anak muda kita kan, dia beli seluar dalam internet tu, ataupun dia berebut nak beli seluar jin. Harga dia RM80,000. Harga seluar jin. Tanya anak-anak kita ni, yang berebut beli barang-barang rare, dia sebut rare. Barang-barang yang jarang jumpa. Kalau kita tanya berapa? Ni harga RM24,000. Ni harga sekian-sekian. Pada diri dia bangga. Beli kasut, beli. Dengan tujuan nak apa dia? Nak puas hati dia. Bila dia mati, dia bawa tak benda demikian? Dia tak bawa pun. Pakaian dia yang dia beli, dia tak bawa pun. Yang dia kena pakai kain kapan je. Bila dia masuk dalam kubur, dia tak bawa pun benda tersebut. Yang menyebabkan diajar dalam Islam ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah ajar, mu hidup, mu jangan jadi kejar kepada benda ni, jangan. Mu jangan nampak harta tu jadi keutamaan. Apa berebut, tak tegur siapa adik-beradik. Berebut harta pusaka, tak cakap di antara jiran tetangga. Kadang-kadang balah kita dengan jiran-jiran kita. Mana apa kita balah di kalangan kita. Kadang-kadang berebut pak parking ya. Kadang-kadang balah kerana yang itik je. Bila kita masuk dalam kubur, menyebabkan kita terseksa dengan harta yang kita sibuk cari tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang saja, dia alih cara kita mikir. Sahabat-sahabat mikir, mu jangan nampak harta ni jadi kemuliaan dalam hidup. Harta ni tak mulia dalam hidup. Kalaulah harta jadi kemuliaan dalam hidup, mana kaya mu dengan kayanya yang disebut dengan Qarun sebelum daripada ni. Qarun kaya tak kaya? Kaya. Kaya tak kaya Qarun ni, yang bawa harta anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Itu lagu mana Allah jadikan pada Qarun? 400 ekor kuda. Bawa anak kunci je baru. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dengan harta kekayaan Qarun ini dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana diterbit matahari. Keluar je matahari, tenggelam 70 hasta dalam muka bumi. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta dalam muka bumi. Datang orang Melayu kita, sibuk buat program mencari harta Qarun ni panggil. Molek Qarun tenggelam, kita sibuk cari dalam hidup ini sendiri.
Ni cara yang diajar oleh Barat. Barat diajar cari harta dalam hidup. Lalu ada orang disebut saya tak cari harta, ustaz. Lepas tu mencari benda apa dalam hidup ni? Dalam setiap hari kita ni bekerja tiap-tiap hari ni. Sampai kadang-kadang mayang pun tak sempat. Kadang-kadang dalam hidup ni tak kenal dosa pahala dah dalam hidup ni. Kenapa dia sibuk sangat ni di atas dunia ni? Sibuk di atas dunia ni, berkejaran sepanjang dia hidup. Kita tanya dia, kamu cari apa dalam hidup kamu? Dia jawab, saya tak kejar harta, ustaz. Lepas tu mau kejar benda apa? Kejar tahta, ustaz. Kejar jawatan. Nak pada jawatan. Ni sehari dua ni duk berebut ni. Duk berebut nak jadi calon, tak jadi calon. Berebut nak pada kedudukan, dia panggil. Kenapa? Kalau dapat jadi jawatan, kita akan jadi mulia terus dalam hidup. Ni pandangan di kalangan setengah di kalangan kita. Nampak jawatan ni memuliakan dalam hidup. Masing-masing demikian. Mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar mun jangan berebut jawatan, jangan. Rasulullah ajar lalu di kalangan sahabat-sahabat, jangan nak pada jawatan. Jawatan ni bukan satu kemuliaan. Laisa tashrifan. Dia bukan satu kemuliaan, tapi dia satu tanggung yang kena jawab depan Allah nanti. Siapa pegang jawatan dia kena jawab depan Allah. Jawatan sebesar-besar jawatan dan sekecil-kecil jawatan. Jawatan apa pun, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dipertanggungjawab terhadap apa yang dipegang dalam hidup dia. Rasulullah sebut kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Semua di kalangan kamu ni pemimpin, Rasulullah sebut. Dan setiap yang memimpin akan dipertanggungjawab terhadap apa yang dipimpin. Lalu Rasulullah hurai terus. Isteri menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Suami jadi pemimpin dalam keluarga. Sampai khadam. Khadam tu pun Rasulullah sebut, dia jadi pemimpin. Untuk apa dia? Mengurus harta tuan dia. Sampai gitu sekali Rasulullah ajar. Mu jangan berebut pegang jawatan. Makin besar jawatanmu, semakin penat mu depan Tuhan nanti. Ini cara yang diajar oleh Rasulullah. Siapa yang pegang jawatan? Tuan-tuan pegang jawatan AJK Surau ni. Tuan-tuan akan penat depan Allah nanti. Akan penat. Allah akan tanya terus. Masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus. Menjadi AJK Surau ni. Subuh pagi tadi mari tak? Subuh pagi tadi. Tanya lalu di kalangan kita. Tapi jangan pula pakat letak jawatan belakang malam ni dia. Letak jawatan lah ustaz. Kalau gitu kan. Di kalangan kitanya. Pakat tak nak pegang dah jawatan. Tapi nak sebutnya, lagi besar jawatan kita, lagi penat. Itu kaedah dalam hidup orang mukmin. Dan seboleh mungkin, kita ni jangan berebut jawatan. Orang yang nak pegang, bagi dia lah. Dia rasa, dia nak jawab depan Allah nanti. Pegang jawatan ketua kampung ya. Ketua kampung pun kena tanya. Dalam kampungmu, berapa orang yang tak semayang? Dalam kampungmu, berapa orang yang tak tutup aurat? Dalam kampungmu, berapa orang yang isap dadah? Tanya. Jenuh kita nak jawab. Tu Allah tak tanya lagi. Dalam kampungmu, hak minum air ketum, berapa ramai minum air ketum? Nak sebutnya tanya. Semua bila seorang sebut ditanya, banyak je di hadapan Allah nanti. Wa man nuqishal hisab faqad uzib. Siapa yang banyak ditanya di depan Allah nanti, confirm dia masuk neraka. Confirm dia masuk neraka. Maknanya apa dia? Jawatan ni tak jadi mulia dalam hidup. Jangan ingat kita ni jadi mulia dalam hidup kita kerana jawatan kita. Ini cara Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat dalam hidup ni. Kemudian, kalaulah jawatan ini dimuliakan kerana kita pegang jawatan, nescaya mulialah Qarun, mulialah Fir'aun dibandingkan dengan kita. Fir'aun terbesar jawatan dia. Jawatan dia besar tak besar, sampai peringkat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Rakam bila mulut Fir'aun ni dia rasa besar jawatan dia sebut terus, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung dalam hidup ini. Bila dia mengaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni mengaku jadi Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup dia. Fir'aun kecil manis tak pernah kena kecil manis.
Fir'aun gauk tak ada gauk. Dalam hidup Fir'aun disebut tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Dalam hidup Fir'aun. Nguat tak pernah menguat. Disebut dalam satu kitab, Fir'aun tak pernah menguat. Enggak kita ni, aku tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sebentar lagi je, nguat lalu tak kena gaya. Tapi jangan pula tak nguat. Orang tanya, kenapa merah mata-mata tak nguat? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak lawan Fir'aun dia ni. Ni cara Rasulullah ajar, mu jangan ingat jawatan ni jadi mulia dalam hidupmu. Mu tengok Fir'aun. Fir'aun besar-besar jawatan dia. Sampai peringkat dia begitu sekali. Lalu bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Allah tunjuk ni lambang kezaliman hidup. Manusia yang kejam hidup. Waktu mana dia hidup pun dicekik darah orang. Dia mampu pun dicekik lagi darah kita. Sampai hari ni kan Fir'aun cekik lagi darah kita. Kita nak tengok mumia Fir'aun tu, kena bayar 70 pound seorang lagi. Nak masuk dalam muzium tu, kena bayar dah sekali. Kemudian nak tengok mumia dia pula, kena bayar pula. Kejam Fir'aun ni sendiri. Zalim dalam hidup, cekik darah orang. Waktu dia hidup pun cekik. Dia mampu tu pun cekik lagi darah kita ni. Ni nak sebutnya manusia yang kejam. Dengan jawatan yang dia ada. Jawatan tak memuliakan hidup. Pantu kalau tak kejar jawatan, duk kejar benda apa dalam hidup? Dalam hidup kita ni, siapa letih terjeler dah dalam hidup. Siapa lunya badan-badan kita ni. Siapa kita ni tak tahu dah nak pergi mana dah dalam hidup. Kita kejar benda apa dalam hidup kita? Ada yang jawab, saya tak kejar harta Ustaz. Dia tak kejar harta, kejar benda. Kejar tahta Ustaz. Tahta pun kejar. Tak juga Ustaz. Tahta pun tak kejar. Kejar benda apa? Saya kejar rupa Ustaz, rupa. Yang tiga ni sibuk nak kejar rupa biar jadi cantik. Orang kita kan terlampau obses dengan kecantikan. Nak sangat comel. Yang perempuan sibuk nak muka putih. Muka putih, ku putih dia. Lengan hitam legang. Nak sebutnya sibuk dia nak jadi muka putih. Tapi dia ni sendiri je sibuk nak jadi lawa, nak jadi cantik. Yang perempuan sibuk nak cantikkan muka. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Sadu ni. Sadu tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil demikian. Dalam hidup dia, nak badan ni biar berketul-ketul badan dia. Nak rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Makan jing terus dia. Nak sebutnya hidup dia, nak suruh badan ni nampak kental ni. Nak suruh nampak badan dia sasa. Nak suruh dia ni hidup dalam keadaan bergaya pada diri dia. Rela tak mari semayang maghrib. Pergi main gym. Duk main gym tu nak betul badan. Balik kerja, pergi main gym. Kemudian sibuk ni, nak suruh badan jadi ketul. Badan dia nampak sasa dalam hidup dia. Kemudian rela tak main semayang isyak. Pergi nak main futsal ni kejap lagi ni. Rela nak mengayuh basikal pula ni. Malam-malam nak mengayuh basikal lagi. Dalam hidup dia. Kita tanya dia, dah kayuh basikal ni, pukul 12 tengah malam duk kayuh lagi basikal. Pukul 1 pagi duk sepak lagi bola. Main futsal. Mu nak bangun tahajud pukul berapa dalam hidup? Nak bangun main subuh pukul berapa dalam hidup dia? Anak muda. Sibuk dalam hidup dia dah. Sampai peringkat terlupa tanggungjawab. Dalam hidup dia tersebut yang besar lagi. Yang Allah jadikan dalam tujuan Allah ciptakan kita di atas muka bumi. Kalaulah manusia ni dinilai dengan rupa dalam hidup ini, maka hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu hitam kulit dia. Hitam kulit Bilal bin Rabah ni, sebutnya bukan hitam je, kerinting rambut. Suara dia parau. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bila aku jalan dalam Isra' Mi'raj, kedengaran telapak kaki yang berjalan di belakang aku. Setiap kali mana aku masuk dalam mana-mana syurga, aku dengar telapak kaki duk jalan di belakang aku. Aku tanya malaikat Jibril, Jibril, siapa kak duk jalan di belakang ni? Bunyi tah. Tapak kaki aku masuk syurga mana pun, dengar juga telapak kaki ni. Lalu dijawab Bilal bin Rabah, ya Rasulullah. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila turun je Rasulullah tanya lalu Bilal bin Rabah, Bilal, muamalah dia apa kamu buat dalam hidup kamu ni? Siapa aku masuk syurga mana-mana pun,
Dengar telapak kaki kamu, wahai Bilal. Maknanya confirm lah Bilal ni ahli syurga. Tapi Bilal ni tawaduk. Bila Rasulullah sebut begitu, tidaklah dia bangga. Dia kata, tak ada apa Rasulullah. Saya ni tak reti benda apa pun dalam hidup saya. Mana ada yang terbaik ya Rasulullah. Padahal nak sebutnya Bilal, orang yang kulit hitam, tebal bibir dia, bibir tebal, kerinting rambut. Tapi jadi kemuliaan dalam hidup tersendiri. Allah jadikan demikian. Di kalangan sahabat Rasulullah. Rasulullah tanya balik Bilal, Bilal, cuba muncik sikit nak. Dalam hidupmu tu, amalan benda apa yang kamu buat dalam hidup kamu sampai begini sekali naik kedudukan kamu di sisi Allah? Bilal termenung. Ada Rasulullah. Apa benda yang kamu buat? Aku ni hidup dalam keadaan tak pernah batal air semayang. Aku ni buat benda apa pun, kalau terbatal je, ambil balik wudu. Terbatal je, ambil wudu. Katanya Bilal, hidup aku ni sentiasa dengan wudu ni. Tengok, Bilal sebut. Lepas tu Rasulullah kata, lepas tu aku semayang sunat 2 rakaat Rasulullah. Lepas ambil wudu je, semayang sunat 2 rakaat. Rasulullah kata, hakadha ya Bilal. Ya, sebab ni Bilal. Ni. Bukan kerana azan dia. Tapi amalan yang lain. Nak sebutnya Bilal. Bilal bin Rabah ini sendiri. Suara dia ni sampai peringkat sahabat yang lain ni cemburu dengan Rasulullah. Tak sedap suara dia. Sebut ada Rasulullah. Ada seorang sahabat tu. Sebut ada Rasulullah. Katanya sahabat sebut, boleh tak Bilal ni tak payahlah azan. Suara dia tak sedap Rasulullah. Ngadu ada Rasulullah. Boleh tak aku ganti? Dia nak sebut dia lebih baik daripada Bilal. Rasulullah jawab, tak apalah. Bilal, walaupun Bilal ni suara dia tak sedap pun, kita mari semayang. Kita datang juga semayang. Bilal, suara dia begitu je. Nak sebutnya demikian, senyap saja. Sahabat sebut, balik je. Malam esok lepas isyak, sebut lagi pada Rasulullah, tak boleh ke tangguh sekejap Bilal? Bagilah peluang pada saya azan ya Rasulullah. Kalau saya azan mendengar suara saya, kamu buat pertimbanganlah ya Rasulullah. Boleh jadi suara saya lebih baik daripada Bilal. Rasulullah kata, tak apalah. Bilal tu, walaupun suara dia begitu pun, kita ni terdengar juga. Dia bangun kita juga. Senang juga, mari. Rasulullah pujuk sahabat tersebut. Dia pergi. Malam ketiga datang lagi. Sebut lagi pada Rasulullah. Rasulullah, bagilah peluang sekali. Kamu dengarlah aku azan sekali je Rasulullah. Mu dengar suara aku ya Rasulullah, aku azan. Rasulullah tengok sungguh sangat dia ni. Sampai 2-3 kali mari ngadu pada Rasulullah. Rasulullah sebut panggil Bilal. Bilal, esok mu MC dah, katanya Bilal. Rasulullah sebut, mu tak payah azan lah. Beri peluang pada sahabat kita ni yang azan pula. Dia ni suara dia ni sedap sikit. Kamu bagi peluang pada dia azan. Esok memang Bilal tak azan lah. Sahabat ni azan. Bila sahabat ni azan, merdu sungguh suara dia. Suara dia merdu. Merdu siapa orang tak bangun hanya subuh. Pagi tu jadi lewat. Lepas semayang, turun Malaikat Jibril. Malaikat Jibril tegur Rasulullah. Pagi ni tak ada orang azan subuh ke Rasulullah? Kejut Rasulullah. Kenapa? Biasanya suara Bilal ini kedengaran di arasy Allah SWT. Pagi ni tak dengar suara Bilal di arasy Allah. Nak sebutnya ikhlas. Bila ikhlas, sampai peringkat kita ni ke arasy Allah. Sampai nama kita ni disebut oleh para malaikat. Ni orang yang ikhlas. Bilal ni ikhlas tak ikhlas? Boleh jadi bukan sahabat ni tidak ikhlas sangat. Tak. Tapi oleh kerana dia nak pertontonkan diri dia, kelebihan diri dia, dibandingkan dengan lafaz-lafaz yang disebut oleh Bilal tadi, jauh lebih ikhlas. Dalam kata lafaz yang disebut azan tadi, menyebabkan kedengaran di arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal teruk di kalangan sahabat, wajah yang menakutkan. Tapi ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah. Siapa dia yang lebih teruk daripada Bilal bin Rabah? Sahabat-sahabat sebut Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az jauh lebih hitam daripada Bilal bin Rabah.
hitamnya Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh, bukan hitam biasa, hitam metalik senang kita. Hitam sungguh Sa'ad bin Mu'az. Tapi waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah. Nangis para malaikat Allah. Nangis para malaikat Allah. Dan waktu mana diusung jenazah Sa'ad bin Mu'az, dibawa ke kuburan itu, diiringi lebih kurang 70,000 para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az. Siapa sahabat yang lebih teruk? Disebut di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya rupa ni tak menjadi nilai ukur dalam hidup. Saya nak sebutnya. Ada lagi sahabat yang lebih teruk. Julaibib radhiyallahu anhu. Boleh jadi malam ni kita baru dengar kot nama Julaibib. Lama tak dengar nama Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ni siapa? Sahabat yang mari daripada South Africa. Mari daripada South Africa. Mari dengan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari berjalan. Jauh tu, sapa-sapa di Masjid Nabawi. Tidur di Masjid Nabawi. Tidur dia beralaskan lengan. Muka dia tu orang tak boleh tengok, takut. Tengok muka dia. Muka Julaibib radhiyallahu anhu. Dia tak ada harta. Minum dia dengan telapak tangan. Telapak tangan je bekas dia. Tiap kali mana dia nak minum, telapak tangan itulah jadi bekas. Kawan tak ada. Kemudian tidur dia alas lengan. Tidur tak alas lengan dia. Duduk belakang Rasulullah. Kalau solat, belakang Rasulullah. Julaibib radhiyallahu anhu. Tak ada orang nak dekat dengan Julaibib. Satu hari, bila lepas sembahyang asar, Rasulullah tengok dia duduk seorang je tepi dinding. Rasulullah pergi dekat dengan Julaibib. Tanya Julaibib, Julaibib, tak ada keluarga ke? Tak ada Rasulullah. Duduk seorang ke? Tak kahwin ke? Dia jawab, tak Rasulullah. Tak ada siapa nak saya, ya Rasulullah. Saya ni begini, saya ni begini. Disebut ada Rasulullah. Rasulullah diam. Rasulullah pergi berjalan. Tinggalkan Julaibib. Esok lepas sembahyang asar, Rasulullah tengok Julaibib dekat dinding tu juga. Rasulullah pergi dekat dengan Julaibib. Julaibib, tak ada isteri ke? Lalu Julaibib jawab pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang nak buat menantukan saya ni ya Rasulullah? Perkara muka orang tengok takut, saya pula tak ada harta benda. Sebut ada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak ada apa ya Rasulullah. Rasulullah senyap je. Rasulullah berlalu pergi. Hari ketiga Rasulullah mari balik. Lepas sembahyang asar tu Rasulullah tengok lagi Julaibib. Rasulullah pergi dekat dengan Julaibib. Rasulullah tanya, tegur Julaibib, Julaibib, mu seorang ke? Mu tak nikah ke? Tanya soalan sama. Lalu Julaibib jawab juga pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang nak kahwin pada saya ni ya Rasulullah? Saya ni tak ada harta, saya ni tak ada benda, saya tak ada keturunan sini. Saya ni begini, saya ni begini. Sebut ada Rasulullah. Jawab, molek je jawab pada Rasulullah. 3 hari Rasulullah tanya soalan sama. Kalau kita kan, kalau Rasulullah tanya 3 hari begitu kan, mesti kita jawab, Rasulullah ni tak faham-faham. Tanya soalan sama, 3 hari dah tanya soalan sama. Tapi Julaibib ni jawab, molek je jawab. Rasulullah dengar dia jawab molek tu, Rasulullah tanya balik, mu nak nikah tak Julaibib? Mu nak nikah tak? Rasulullah tanya balik Julaibib. Julaibib jawab, kalau ada orang nak saya nikah Rasulullah. Saya ni bukan tak ada perasaan, saya ada perasaan juga. Tapi saya terhalang dengan yang ni ya Rasulullah. Rasulullah kata gini Julaibib, hujung kota Madinah ni ada seorang ketua kabilah. Dia ada seorang je anak perempuan. Ada seorang je anak perempuan. Anak perempuan dia tu cantik. Kamu bagi tahu pada dia, aku Muhammad bin Abdullah. Bagi tahu pada ayah dia tu, aku Muhammad bin Abdullah. Rasulullah kirim salam pada dia dan bagi tahu pada dia, sesungguhnya aku mengarahkan dia mengahwinkan anak dia dengan kamu wahai Julaibib. Bingkah bangun terus Julaibib, dapat nikah free. Bekerja Julaibib, bergegah dia, pergi gigi tu, siapa-siapa tu bagi tahu Rasulullah kirim salam. Bangun ketua kabilah tu, suka peluk Julaibib.
Rasulullah kirim salam. Kalau kita dengar orang bagi salam pun kita rasa suka dah. Dengar orang berkenaan kirim salam. Ni Rasulullah, lepas Allah Rasulullah. Suka dia peluk Julaibib. Waalaikumsalam, suka. Rasulullah titipkan hajat. Rasulullah ada suruh aku bawa hajat. Hajat apa benda? Sebut je Rasulullah nak benda apa. Dia sebut demikian. Rasulullah arahkan aku supaya engkau kahwinkan anak engkau dengan aku. Terkejut dia. Nikah dengan siapa? Nikah dengan aku, kata Julaibib. Kalau nikah dengan mung, tunggu dulu mentang. Tunggu sekejap, dia sebut. Aku nak bincang dulu dengan orang rumah, dia sebut. Masuk dalam rumah, rayak ke orang rumah. Dia kata Rasulullah suruh hari untuk kahwin dengan anak perempuan kita. Isteri dia dengar je, orang rumah dia dengar je, kejut dia. Kahwin dengan siapa bang? Kahwin dengan Julaibib. Julaibib, no. Kalau Julaibib habis orang, anak kita seorang ni je nak nikah dengan Julaibib. Anak perempuan dia pula, bila dengar dua orang ni dok bercakap ni, mak ayah dok bercakap ni, dengar je begitu, keluar. Dia sebut ibu, ayah, dia sebut molek je, dia sebut Umi, Abi. Saya dengar apa yang Abi dan Umi bincang sebentar tadi. Saya dengar Rasulullah datang membawa pinangan Julaibib untuk berkahwin dengan saya. Demi Allah, oleh kerana ini datang pinangan daripada Rasulullah, saya sekali-kali tidak akan tolak pinangan yang telah dihantar oleh Rasulullah. Anak perempuan dia sebut. Malaikat Jibril bagi tahu pada Rasulullah keadaan perempuan ni. Rasulullah bingkar bangun. Rasulullah angkat tangan tinggi, Rasulullah angkat tangan. Disebut dalam kitab tu, cerita Rasulullah sebut, ya Allah, berkatilah perempuan ini, panjangkanlah umur dia, jadikanlah dia wanita yang paling kaya di kota Madinah ini, ya Allah. Doa Rasulullah memang mustajab sungguh. Panjang umur, kemudian kaya di antara Madinah, kemudian dia di antara orang yang diberkati sepanjang perjalanan hidup dia. Tiga benda ni yang Rasulullah baca doa. Kemudian kahwin dengan Julaibib. Kahwin tak sampai 3 bulan. Tak sampai 3 bulan berlaku perang Uhud. Bila berlaku perang Uhud, Julaibib turut serta dalam perang Uhud. Julaibib ni dia suka tombak. Dia boleh guna tombak. Bila dia nak tombak orang yang ke-12, dia tombak mati. Orang yang ke-12 dia kena tombak di belakang. Tersembam dia. Gugur syahid di jalan Allah. Sahabat-sahabat Rasulullah lepas pada perang saja, mari jumpa dengan Rasulullah, kira seorang-seorang yang gugur syahid. Sebut nama seorang-seorang depan Rasulullah. Bila sebut nama seorang-seorang, nama Julaibib tidak disebut. Nama Julaibib tidak disebut. Rasulullah tanya, nak Julaibib, ada seorang lagi yang kamu tak sebut. Malaikat Jibril bagi tahu aku, Julaibib gugur dalam peperangan ini. Sahabat-sahabat kata, mana dia ya Rasulullah? Rasulullah kata pergi cari lelaki tersebut. Cari, sahabat-sahabat cari, jumpa satu mayat yang tenggelam separuh badan dia duduk dalam pasir. Separuh badan, muka dia terlungkup ke bawah, kemudian nampak hitam kat belakang. Sahabat-sahabat panggil Rasulullah, ya Rasulullah, inikah yang kamu masukkan Julaibib ya Rasulullah? Rasulullah mari tu Rasulullah tengok. Allah, Rasulullah sebut, inilah yang aku masukkan Julaibib. Rasulullah pegang tangan Rasulullah. Rasulullah balik badan Julaibib ni yang terlungkup itu. Rasulullah mula balik itu semua penuh pasir-pasir di muka Julaibib. Penuh dengan pasir yang melekat di badan Julaibib. Rasulullah ambil tangan yang mulia Rasulullah. Rasulullah sapu muka Julaibib ni satu-satu. Rasulullah bersihkan. Lepas dia Rasulullah bersihkan muka Julaibib, Rasulullah mula turunkan dahi Rasulullah, mulut Rasulullah ni. Rasulullah kucuk di atas dahi Julaibib. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, aku sebahagian kamu, kamu sebahagian aku, wahai Julaibib. Rasulullah angkat muka Rasulullah, titik air mata Rasulullah. Rasulullah sapu balik, Rasulullah cium balik dahi Julaibib. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Kamu sebahagian aku
aku sebahagian kamu, wahai Julaibib. Kemudian kali yang ketiga, Rasulullah sapu lagi. Rasulullah cium lagi kali yang ketiga. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Kamu sebahagian daripada aku sebahagian daripada kamu, wahai Julaibib. Rasulullah sebut demikian. Maknanya apa dia? Ahli syurga dah dia. Saya nak sebutnya, dalam hidup kita ni, kemuliaan hidup ni bukan pada harta benda. Kemuliaan hidup ni bukan yang dinampakkan oleh orang-orang barat yang diajar pada kita, mulia hidup kamu bila kamu ada jawatan, mulia hidup kamu bila rupa kamu cantik. Tu sahabat-sahabat Rasulullah tu. Tu keadaan yang Rasulullah ajar. Sayangnya dalam hidup ini Rasulullah mula hidup kamu kena mengejar yang lain daripada yang dikejar oleh mereka tersebut. Apa yang kita kena kejar? Kejar takwa kepada Allah. Sepanjang hidup ni berlumbalah jadi manusia yang paling bertakwa. Yang bertakwa inilah yang diajar dalam hidup kita ni. Mu jangan berlumba banyak duit. Mu jangan berlumba dalam hidup kamu nak suruh jawatan besar, nak suruh itu. Tapi mu tak bertakwa pada Allah. Rugi dalam hidup. Lagu mana kita nak suruh kita bertakwa pada Allah ni? Yang disebut oleh Allah tiap-tiap hari Jumaat akan disebut kalimah ni. Wa tazawwadu. Berbekalah dalam hidup ni. Kenapa dia? Takwa ni bekalan untuk kita nak menghadap depan Allah sebentar lagi. Sebab ramai orang masuk dalam kubur tak ada takwa. Bila masuk dalam kubur tak ada takwa dalam hidup masing-masing ni sendiri. Inilah benda yang paling menyesal waktu mana kita dalam kubur nanti. Memang orang kita dia tak rasa benda takwa ni keutamaan dalam hidup. Dia rasa, alah, tu tiap-tiap hari Jumaat sebut je takwa. Takwa. Tu imam sendiri pun tak takwa dia sebut. Dia sebut demikian. Mula dia rasa demikian. Hidup kita ni mula tak nampak. Takwa tu lebih bernilai daripada yang disebut daripada segala-gala dalam hidup. Kenapa? Dalam hidup kita lebih bernilai daripada emas. Bernilai lebih daripada segala-gala. Dalam hidup kita ni, yang sepanjang kita hidup ni berbekal dengan takwa. Kita tanya balik. Atau nak bekal takwa tu lagu mana Ustaz? Dalam hidup kita ni. Sebab depan nanti Allah nilai takwa je. Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam hidup di kalangan kamu, di sisi aku, siapa yang paling bertakwa? Ni di kalangan kita ni, tuan-tuan jangan nampak saya yang paling mulia dah. Jangan nampak tu imam paling mulia dah. Tak semesti lagi. Tapi di kalangan kita ni siapa yang paling dekat dengan Allah? Yang ni yang kita kena ada. Kita tanya, benda apa tu Ustaz? Takwa tu benda apa yang kita kena ada dalam hidup kita? Yang pertama, alim ulama sebut, kita kena banyak menambah ilmu. Dalam hidup kita ni, janganlah tak tambah ilmu. Tambahlah ilmu sebanyak mungkin pada diri kita ni sendiri. Tiap-tiap hari kena tambah. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa menambahkan ilmu. Hari itu tak ada ilmu. Tak ada ilmu baru. Padahal ilmu agama ni meluah, melaut di atas muka bumi ni. Sebabnya, bila kita belajar, meningkatkan lagi, menaikkan lagi kedudukan kita di sisi Allah. Kita tanya, ilmu apa Ustaz nak kena belajar? Yang pertama, ilmu Quran. Jangan tak belajar Quran, jangan. Ilmu Quran kena belajar. Belajar yang pertama terhadap Quran, baca. Jangan sampai tak boleh baca Quran. Hidup sampai tak boleh baca Quran. Tak kemalu kita depan Tuhan nanti. Di antara benda yang kita kena ada dalam hidup kita ni, Quran mesti belajar. Jangan kita tak belajar Quran. Saya sebut mana-mana pun. Kalau siapa ada di kalangan kita yang tak boleh baca Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan tak mati-mati. Jangan mati kalau tak boleh baca Quran. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Siapa yang mati dalam keadaan tak boleh baca Quran, dia masuk dalam kubur nanti memang tak lepas di depan Allah nanti. Nak lepas macam mana? Dalam hidup dia Quran tak boleh baca. Quran ni jalan takwa yang paling pertama sekali dalam hidup. Mula-mula sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu cara demikian. Quran, menambahkan ilmu dengan Quran. Siapa yang tak boleh baca Quran, tolong mari jumpa dengan AJK seorang ni. Bagi tahu molek pada AJK seorang, hamba tak boleh baca Quran.
tolonglah hamba, janganlah siapa hamba mati dalam keadaan tak boleh baca Quran. AJK pula jangan pula jawab bertenang-tenang, hamba pun tak boleh baca juga. Relax dia sebut demikian. Jangan dia sebut demikian. Yang tak boleh baca Quran, kena buat kelas-kelas Quran. Hari-hari, jangan malu. Jangan kita kena tegur sikit, tak mari dah. Orang kita ni begitu perangai dia. Mula-mula nak semangat, nak baca. Tapi bila kena tegur 2-3 kali, lama-lama tak semari dah. Jangan begitu. Yang pertama ni ilmu Quran. Yang tak boleh baca Quran, tolong cari guru-guru Quran. Yang dah boleh baca Quran, tolong ajar orang yang tak boleh baca Quran. Tolong ajar. Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu siapa yang belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula. Dalam hidup dia, ni orang terbaik di kalangan kamu. Ilmu yang pertama Quran. Siapa yang tak boleh juga baca Quran, tolong hafal Quran. Bagaimana orang buta, bila dia tak boleh nak baca, dia hafal. Dia hafal Quran. Biar dalam kepala dia ada Quran. Sebelum kita mati ni, paling-paling tidak ada 3 surah ni. Kita dah hafal dah. Dalam kepala kita ni, kita dah ingat dah 3 surah ni. Surah apa dia? Yang pertama surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Tak panjang pun, 30 ayat je. Surah Al-Mulk. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia nak tidur, dia baca surah Al-Mulk, malam tu dia mati. Lepas pada dia baca tu dia tidur, mati. Mati sebab masuk kubur, tiada azab kubur dan tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir untuk dia. Ni kelebihan surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk ni sebelum kita tidur. Paling tidak. Kalau kita hafal dah, lagi laju. Di bibir kita lah. Senang pada diri kita. Ini cara yang pertama pada diri kita. Tiap-tiap malam, amalan ni kita buat dalam hidup kita. Yang kedua, dah ingat dah surah Al-Mulk. Tak panjang pun, 30 ayat je. Hafal surah yang kedua. Surah yang kedua, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ya. Bukan surah pendek ya. Surah Al-Kahfi ni 110 ayat je. Jangan buat terkejut, jangan buat terkejut. Panjang Ustaz, 110 ayat ni. Ni sebut dah. 110 ayat ni, kalau sehari satu ayat, kita perlu lebih kurang 110 hari je. Untuk nak ingatkan surah Al-Kahfi. Ingat dah surah Al-Kahfi. Dah ingat dah surah Al-Kahfi. Panjang lagi umur kita ni. Dan lagi kita hafal surah yang ketiga. Surah ketiga ni surah yang paling terpendek dalam Quran. Surah mana? Surah Al-Baqarah dia panggil. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni tak panjang pun, 286 ayat je. 286 ayat. Biar ada dalam dada kita ni surah Al-Baqarah. Kenapa? Surah Al-Baqarah. Rasulullah kata, mana-mana orang yang rumah dia dibaca surah Al-Baqarah, nescaya syaitan tak akan masuk dalam rumah dia. Bayangkan dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Ada berani syaitan nak masuk? Dalam dada kita ada surah Al-Baqarah. Bila ada orang masuk, mina anak perempuan kita, tanya terus, mengapa ada surah Al-Baqarah? Kalau tanya soalan tu, jawapan tak nikahlah anak perempuan kita. Tanya soalan demikian. Ramai mana yang Rasulullah kata, kahwinlah anak perempuan kamu dengan lelaki yang ada surah Al-Baqarah. Bila dia ada surah Al-Baqarah, dia layak menjadi pemimpin. Mana-mana orang yang tak ada surah Al-Baqarah, tak layak dia menjadi pemimpin. Hilang kelayakan di antara perkara yang utama. Kemudian kita kata tak boleh Ustaz. Mengapa Quran pun tak ingat? Saya ni benak disebut. Kenapa benak? Saya makan semut banyak sangat. Bukan semut je, dengan Quran, dengan apa dia, kengga-kengga pun saya makan. Nak sebutnya benak sungguh lah dalam hidup. Kalau tak boleh ngapa, saya cabar. Yang tak boleh baca, tak boleh ngapa, dia kena salin sebuah Quran sebelum mana dia mati. Salin dengan tangan dia. Salin dengan tangan. Tangan dia tu dia tulis balik Quran. Salin biar ada sebuah Al-Quran yang sudah disalin daripada jari dia. Supaya dia boleh jawab depan Allah. Saya ya Allah, walaupun saya tak sempat, saya tak boleh baca, saya tak boleh buat, tapi tangan saya ni saya tulis sebuah Al-Quran dalam hidup saya, supaya saya nak menjawab depan kamu ya Allah. InsyaAllah bila dia salin tu, dia boleh baca dah Quran. InsyaAllah dia akan jadi kelebihan demikian dalam hidup seseorang tersebut. Ni ilmu yang pertama yang kena ada. Yang kedua, ilmu yang kena ada dalam hidup kita, ilmu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena ada dalam dada kita. Paling-paling tidak pun 40 hadis Rasulullah mesti dihafal.
dalam dada kita sebagai seorang mukmin, paling tidak pun kita hafal hadis Rasulullah 40 hadis dalam dada kita ni sendiri. Marilah hadis mana-mana pun. Ambil hadis Imam Nawawi, ataupun kita belajar hadis-hadis yang lain, ataupun kalau boleh lagi belajar hadis Riyadhus Salihin. Kalau boleh lagi belajar belaka hadis Sunan Sittah tersebut ataupun Sunan Tis'ah. Kita belajar dalam diri kita ni kekuatan ilmu ada diri kita. Lepas mana tu barulah belajar ilmu-ilmu yang lain untuk menjadikan diri kita bertakwa pada Allah. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup ni nak suruh kita jadi mulia di sisi Allah, takwa. Selain nak suruh kita jadi takwa ni dengan ilmu, yang kedua, rapat dengan orang-orang soleh. Jangan jauh dengan orang soleh. Hidup ni sentiasa cari orang soleh, orang yang taat pada perintah Allah. Kenapa? Orang yang soleh yang disebut dengan ulama-ulama. Jangan jauh diri kita dengan alim ulama, jangan. Bila kita jauh dengan alim ulama, yang menyebabkan kita payah nak menjadi manusia yang bertakwa pada Allah. Hidup ni biar kita dekat sepanjang masa dengar majlis-majlis ilmu, dengar nasihat-nasihat yang baik, kalimah-kalimah yang membetulkan jalan hidup kita. Ini bekalan kita lah. Yang ketiga dalam hidup ni, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup balik sunnah Nabi. Biar ada pada tubuh badan kita ni sunnah Nabi. Biar ada dalam keluarga kita ni sunnah Nabi. Dalam masyarakat kita sunnah Nabi. Ini jalan takwa yang mesti kita pilih dalam hidup. Diri kita ni biar wangi semua. Bang wangi semerbak. Orang tanya, kenapa bang wangi semua? Nak masuk syurga. Kerana ni di antara cara Rasulullah didik diri Rasulullah di hadapan sahabat-sahabat. Tak pernah sahabat-sahabat bang busuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun sama juga. Lagi lama umur kita ni, lagi panjang masa kita hidup, lagi wangi. Lagi wangi tu badan kita. Sampai orang kata, kalau duduk sebelah dia tu, Allah, bang macam ahli syurga tu. Jangan kedekut lah. Harta benda kita nak beli wangi-wangian. Kerana di antara kecintaan Rasulullah dengan wangi-wangian. Gigi kita sentiasa disugi. Sentiasa bersih. Jangan biarkan diri kita, mulut kita disuap dengan benda-benda yang kotor. Jangan. Pada diri kita, hanya kita menghidupkan sunnah Rasulullah. Minta maaf nak sebut, termasuk isap rokok. Isap rokok, jangan berhenti di kalangan kita. Kalau kita nak masuk syurga, berhentilah isap rokok. Saya nak sebut ni, nak pesan betul ni. Ni daripada hati yang ikhlas. Bukan nak marah ni tak. Nak sebutnya, berhenti isap rokok dalam hidup kita. Kalau kita nak masuk syurga, biar bang wangi tu badan kita. Di mulut kita ni, biar mulut yang penuh dengan zikir dan tasbih pada Allah. Di bibir kita ni, biar penuh dengan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganti benda-benda demikian. Ni marah ni orang isap rokok ni merah telinga masing-masing. Nyesal pula mari malam ni. Ingat ke nak dengar cerita bab mati, rupa-rupa cerita bab rokok pula. Nak sebutnya kitanya, jangan. Didik diri kita ni nak suruh jadi ahli syurga. Di antara tanda ahli syurga, kita jauh daripada benda-benda yang merosakkan diri kita. Bang busuk tu badan kita. Kalau rokok pun kita tak terlibat, bayangkan dengan dadah, lagi kita jauh. Dengan arak, lagi kita jauh. Semua benda tersebut, benda yang merosakkan dalam hidup kita. Ini benda-benda yang demikian tersebut, kita dekat dengan benda-benda yang baik dalam hidup kita. Peribadi kita ni, biar nampak peribadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ni, kalaupun tak boleh jadi dekat dengan Rasulullah, jadi dekat dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Ni cara dalam hidup kita. Sahabat-sahabat Rasulullah ni ramai sangat, ratusan ribu peribadi sahabat-sahabat Rasulullah. Dan Rasulullah sebut sahabat-sahabat aku ni kan nujum, bagaikan bintang-bintang yang bergemelapan pada waktu malam. Nak sebutnya gambaran, kalau kamu tak boleh nak ikut aku pun ikut yang dibawa oleh sahabat-sahabat aku ni sendiri dalam kehidupan kita. Sunnah Rasulullah dalam keluarga. Dalam keluarga kita ni, bawa Rasulullah, hadirkan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Cara makan Rasulullah. Cara minum cara Rasulullah. Jangan duk cacang tengah minum. Hilang sunnah Rasulullah dalam kekeluargaan kita. Bila nak makan, panggil orang rumah kita, panggil anak menantu kita. Setiap kali mana nak makan, mesti makan dalam tangan yang banyak.
Jangan makan seorang-seorang. Duduk dalam bilik, kunci bilik, duduk menyorok bawah katil pula ni. Makan seorang-seorang ni. Kedekut dalam hidup. Jangan. Tapi biar kita ni, dalam hidup kita ni, panggil anak menantu kita. Mari makan. Bila nak makan, ambil makanan. Suap ke mulut anak menantu kita seorang-seorang. Siap je suap, baru kita mulakan makan. Pernah Rasulullah buat. Rasulullah makan makanan. Rasulullah kunyah makanan. Rasulullah panggil Aisyah. Ta'ali Aisyah. Mari dekat sikit Aisyah. Aisyah mari dekat dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Iftah famik." Buka bibir kamu Aisyah. Aisyah buka bibir dia, Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat malam ni nak tengok. Balik malam ni panggil orang rumah juga, mari. Abang baru belajar sunnah je malam ni. Kita sebut demikian. Cari kangkung-kangkung, cari daging-daging yang liat tu, kunyah. Panggil orang rumah. Mesti orang rumah angkat tangan dua-dua belah. Nak bang, tak nak. Tak selera, dah lah gigi tak gosok. Lepas tu isap rokok pula tu. Hilang tu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sebutnya gambaran bagaimana dalam hidup kita ni untuk mendekatkan diri kita dengan Rasulullah. Macam mana nak dekat lagi dengan Rasulullah? Selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dalam hidup kita ni, selawat tersebut satu ibadah. Pahala yang berpanjangan. Ibadah yang berterusan dalam hidup kita ni. Selawat. Bibir kita ni, berapa kali sehari kena selawat pada Rasulullah? 1000 kali sehari. Bahkan disebut, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tak akan tidur setiap malam kecuali dia menghabiskan selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, padahal dia dekat dengan Rasulullah 70 kali tiap-tiap hari tu selawat ada Rasulullah. Dia tak akan tidur selagi mana tak habis sebanyak 70 kali sehari. Ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita ni 70 kali pun berdeku dah tak lagi. Nak sebutnya jauhnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran untuk apa? Untuk menjadikan diri kita bernilai. Nak suruh kita ni bernilai. Orang nilai ni saya sebut dah awal-awal tadi. Bukan dengan duit banyak. Bukan dengan harta yang banyak. Bukan dengan pangkat. Tapi, bila kamu dekat dengan Rasulullah dalam hidup ni, bahkan nama kamu, bila bangun-bangun di akhirat nanti, masuk dalam kubur je, Rasulullah dah sambut dah kita. Bangun di pada mahsyar nanti, Rasulullah panggil nama kita. Panggil di khalayak manusia yang ramai. Tuan-tuan tak rasa bangga ke di akhirat nanti? Bila nama kita dipanggil oleh Rasulullah, nak minum di telaga Rasulullah, minum di telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita boleh demikian? Kerana kita menjadikan diri kita ni bernilai di dunia ini. Nilai kita dengan apa dia? Dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alim ulama sebut, mula jauhkan perasaan cinta terhadap dunia, dekatkan terhadap akhirat. Ni orang lain tak boleh buat, kecuali kita sendiri. Mula latihkan diri kita ni. Jauhkan kita dengan dunia. Mula kita jadi bukan pencinta-pencinta dunia, tetapi kita menjadi pencinta-pencinta akhirat. Tanda kita mencintai akhirat bagaimana kita? Bila kita dah mula berkejaran untuk melakukan solat di awal waktu. Bila tanda kita cinta akhirat? Bila kita kerap ziarah kubur. Ziarah kubur kerap je. Mentah-mentah dengar je orang meninggal dunia, mari dah kita. Siap dah nak mayam jenazah sahabat-sahabat kita. Berlumba untuk akhirat dalam hidup kita ni sendiri. Tanda kita cinta akhirat bagaimana? Mula kita menginfak harta benda kita di jalan Allah SWT. Jangan simpan harta benda kita ni. Saya sebut banyak kali dah. Jangan simpan harta di atas dunia. Ramai dah yang kena. Simpan harta sampai hujung nyawa, mati dia. Masuk dalam kubur, tertinggal harta di atas dunia. Cerdik tak cerdik dalam hidup? Harta yang kita cari ni, tolong hantar ke akhirat. Macam mana kita nak hantar ke akhirat? Post ke akhirat. Macam mana kita nak post ke akhirat ni? Sedekah, wakaf, infak, zakat, kemudian hibah. Ni cara kita nak post ke akhirat. Sebagaimana kita pergi Mekah, bila kita pergi Mekah, barang kita banyak, kemudian kita tak boleh bawa naik atas kapal terbang, kita post ke Malaysia. Kurma siapa dah, tali tasbih siapa dah, kemudian jubah siapa dah. Demikian juga kita
Belum kita sampai ke akhirat, rumah kita dah ada dah. Kereta kita dah ada dah di akhirat. Segala benda dah kita siap dah. Kita dah buat dah jadual. Malam pertama kita nak makan benda apa dalam kubur nanti. Kemudian malam kedua, malam ketiga kita duduk kat mana dah? Roh kita ni berada di mana dah? Ni jadual hak kita siap dalam hidup kita. Lagu mana kita nak buat biar roh kita ni bergantungan di arasy Allah, dekat dengan pintu syurga Allah? Macam mana kita nak buat biar roh kita ni duduk dalam burung yang warna hijau yang berterbangan depan pintu syurga Allah, dalam syurga Allah? Ni semua benda ni kita dah siap dah sekarang ni. Bagaimana cara? Tolong tinggalkan dunia. Tolong belajar untuk buang dunia ni. Kalau kita nak suruh kita jadi takwa, besarkan akhirat dalam dada kita. Jangan kecilkan dunia, jangan kecilkan akhirat. Besar dunia. Dunia besar dalam dada. Kemudian akhirat kecil je dalam dada kita. Tu yang menyebabkan solat kita tak sekhusyuk dahulu lagi. Kita baca Quran tak sama dengan orang lain baca Quran. Orang lain baca Quran ngalir mata. Ada yang jatuh pensan. Kita pelik kan? Saya ingat lagi waktu mana belajar kat Mesir dulu, semayang malam 27 Ramadan dengan Syekh Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Bukan malaikat Jibril, Syekh Muhammad Jibril. Nama dia tu, semayang malam 27 Ramadan. Hampir 1 juta orang nak pergi semayang dengan dia tu. Pergi pukul 10 pagi siapa tu dapat saf yang ke-8. 10 pagi nak semayang pukul 9 malam, nak semayang tarawih, nampak saf ke-8. Allahu Akbar. Orang ramai ni mari ni semayang, baca biasa je, juz amma je, amma yatasaalun anin naba'il azim. Baca siapa yang seorang Arab duduk sebelah ni mengetar ni ketar ni semayang ni. Bila dengar sabbih isma rabbikal a'la tu, menangis sak dia. Bunyi lelah dia. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada, sampai illa masya Allah tu bom tumbang. Tumbang tu straight, bom tumbang. Jatuh bangun balik, Allahu Akbar, mayang balik. Nak sebutnya takutnya dia pada Allah. Kita tumbang juga tertidur dah rupa-rupanya. Kita nak sebutnya jauhnya kita dengan mereka. Kenapa kita tak rasa nikmat dalam hidup kita? Mayang kita berapa kali kita mayang dalam keadaan mengalir mata, basah janggut-janggut. Aku tanya diri kita ni, kenapa kita tak boleh mayang sampai basah tempat sejadah yang kita sujud? Kenapa kita tak boleh nitik air mata bila kita solat? Kenapa tengah solat ni mari lagi perangai wuduh kita? Nak marah kau Tok Imam? Tok Imam baca sabbih isma rabbikal a'la je, nak marah. Tok Imam, inna a'tayna ya Tok Imam. Baca panjang-panjang pula. Nak marah. Kenapa kita tak rasa nikmat? Kenapa? Sebab dunia kita besar. Dalam dada kita ni tamak tu tak habis lagi dengan dunia. Masa nak berakhir dah dengan dunia. Bila tak nampak akhirat, tak mari takwa dalam tu badan kita. Tak hadir takwa. Padahal benda ni kena tinggal dah sikit-sikit dalam hidup kita. Supaya apa dia? Aku mesti berjaya di akhirat. Dunia ni tak berjaya pun tak apa. Dunia ni, kerana kita dah hidup dah di dunia. Kalau tak berjaya di akhirat nanti, yang ni paling bahaya dalam hidup. Yang ni yang saya nak maksudkan dalam hidup kita ni, betulkan yang ni. Kemudian yang akhir sekali, cantikkan akhlak. Perangai kita ni, siapa yang nak bertakwa pada Allah, akhlak dia mesti cantik. Akhlak dia dengan Allah. Akhlak. Mulut dia ni tolong jaga. Jangan biarkan mulut kita ni cakap benda-benda yang mengapu, benda-benda yang kotor, yang keluar daripada mulut kita. Sekarang mulut tak bercakap, jari pula bercakap. Sampai orang left group kerana kita. Sampai orang benci. Tengok tulisan-tulisan kita. Ni dosa, ni dosa. Kalau ada di kalangan kita yang meninggal dunia, dah meninggal dunia dah dia. Apa dia tulis benda yang pelik-pelik dalam tulisan dia sebelum daripada ni. Tolong padamkan. Tolong delete kalau kita boleh delete. Kalau boleh cuci dalam grup tersebut. Selagi mana tulisan tu ada, selagi itulah dia sengsara dalam kubur.
Kena ingat betul-betul ni. Saya nak sebut ni. Kalau dia ada tulis komen-komen di Facebook ke, di Twitter ke, di mana-mana pun ni musim-musim orang nak gaya ni dia panggil. Musim-musim gini ni, mesti jari-jari dia jadi kotor. Ada di kalangan sama kita ni. Ataupun dia buat konten huduh-huduh. Benda yang buruk-buruk. Dia bercakap benda yang tak baik. Orang ni tunggu ni. Bila dia masuk dalam kubur nanti, meraung dia dalam kubur. Meraung dia dalam kubur. Tak habis-habis. Kenapa? Benda tu masih hidup lagi atas dunia. Benda yang masih hidup ni, terbawa dia dalam kubur nanti. Gambaran bagaimana sengsaranya siapa yang berbuat benda yang dilarang oleh Allah di atas muka bumi ini, dia akan bawa sampai dalam lubang kubur dalam hidup dia ni. Kita pula betul perangai. Betul akhlak kita ni. Bila kita boleh betul akhlak kita ni dengan cara yang baik dalam hidup kita ni, hubungan yang hidup kita ni, maka lahirlah yang disebut dengan takwa. Perangai kita dah molek dah dengan Allah. Yang kedua, perangai kita dengan siapa? Mak ayah kita. Mak ayah kena jaga betul-betul, terutama bagi orang lelaki. Saya pesan di mana-mana pun, termasuk diri saya sebut semua. Kita sebut pada diri kita, jaga hubungan kita dengan mak ayah kita. Mak kita, ayah kita. Mak kita hidup lagi, ayah kita hidup lagi, ataupun mak kita dah meninggal dunia, ayah kita dah meninggal dunia. Sama, kena jaga. Jangan kita ingat, dah dia meninggal dah ustaz, tak perlu jaga dah. Dah. Dia tetap ayah kita lagi. Bank kita tu dah mati ke? Bank kita tak mati lagi. Bank kita tu masih hidup lagi. Binti kita tu masih lagi bersambung dengan nama dia. Walaupun dia mati jasad, tapi pahala dia berterusan panjang. Dengan amalan yang kita buat ini sendiri. Macam mana cara? Ziarah kubur dia. Baca doa untuk diri dia. Tiap kali mana lepas sembahyang, jangan kita tinggal baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa untuk mereka, sama ada hidup ataupun mati. Dan jangan kita singgung hati mereka. Orang lelaki terutamanya, amat sangat di kalangan kita menyinggung hati yang disebut dengan mak ayah. Mak ayah, bila mak ayah tua, kita tak nak jaga dia. Yang ni kita jaga betul-betul di kalangan kita. Tak nak jaga dia, tak apa lagi. Tapi kalau dia terasa hati, dosa kita. Patutnya kita yang berebut nak jaga dia. Jaga mak ayah kita. Dah bagi tolak di kalangan kita. Suruh abang kita jaga. Suruh adik kita jaga. Suruh kakak kita jaga. Yang kita ni, kita jawab kita sibuk. Sibuk benda. Sibuk dengan urusan dunia. Tak habis lagi. Sibuk nak jaga ni. Nak jaga dunia ni. Takut perut dia ni jadi lapar. Takut dalam hidup dia ni terhadap yang disebut dengan keuntungan dunia pada diri dia tersebut. Ini yang menyebabkan akhirnya kita menyinggung hati dia. Bukan sekadar tu, yang lebih teruk lagi takut dengan isteri dia sendiri. Isteri dia pesan, jangan sibuk nak jaga mak ayah. Saya ni jadi keutamaan dia sebut. Ini isteri dia sebut demikian. Orang perempuan kena ingat benar ni. Dalam hidup kalian, jangan singgung hati suami kalian. Kalau suami ni ada mak ayah, tolonglah sebut pada suami jaga mak ayah tu keutamaan. Manakala anak-anak kita ni, orang perempuan tolong jaga. Tolong pakat tolong suami masing-masing. Jangan berkasar dengan suami, jangan. Dan ramai dosa-dosa orang perempuan ni, dosa dia dengan suami dia lah. Dia berkasar dengan suami dia. Dia cakap kasar dengan suami. Dia tengking suami dia. Dia herdik suami dia. Dia kata uduh ada suami dia. Yang menyebabkan suami dia ni, simpan dalam hati. Simpan je. Tahan je dalam hati ni. Dah nak buat guana dia sebut. Dah isteri saya nikah dengan dia. Nak buat lagu mana? Simpan dalam hati. Orang lelaki ni belum nikah tak banyak mulut. Dan nikah, mulut dia simpan dalam hati. Orang perempuan belum nikah tak ada mulut. Dan nikah, mulut duk mulut dia. Bila mulut duk mulut, dia sakitkan hati suami dia. Guana senyap lah macam pernah kena. Nak sebut malam ni baru perasan. Nak sebut dia jadi sakit hati. Simpan dalam hati lah. Susuk dia kena nyakit. Nyakit benda? Nyakit takut kau bini. Takut kau bini. Takut ketar. Bunyi telefon tu kering, puk, jatuh gelas tu bini. Nah takut. Takut ketar tubuh badan. Besarnya bini ni dibandingkan dengan Allah, dibandingkan mak ayah dalam hidup.
Ini bahaya. Kalau siapa tahan ni, kena ingat betul-betul dalam hidup itu. Ni akhlak kita dalam berkeluarga. Kemudian benda apa lagi? Dosa akhlak kita dengan anak yatim. Dengan anak yatim. Ramai di kalangan kita ni, kalau kita tanya, siapa menjaga anak yatim? Ada tak anak yatim yang kita jaga? Yang kita bela dia? Ramai di kalangan kita kata, saya tak cara anak yatim. Dosa, tuan-tuan. Jangan tak cara ke anak yatim. Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi lepas. Kita mula lepas pada orang lain. Tak apa, dia tu dekat rumah orang tu. Kita tak peduli. Jangan. Sampai Allah sebut ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mun tahu tak siapa yang dusta pada agama Allah? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang tak peduli anak yatim. Allah berpesan dah, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar. Allah pesan, anak yatim pun jangan herdik dia, jangan pandang lekeh anak yatim, jangan. Ramai mana orang kita tak peduli anak yatim. Zaman Rasulullah tak ada pun rumah jaga anak-anak yatim. Tak ada. Zaman kita ni ada rumah jaga anak-anak yatim. Kenapa orang kita tak peduli pada anak yatim? Patutnya anak yatim ni jangan pergi rumah jaga anak-anak yatim. Kenapa dia pergi rumah jaga anak yatim? Kerana orang tak peduli lagi dah. Patutnya orang kampung tu kena ambil peranan anak yatim di kampung kita. Kita kena tahu ni, dalam kawasan kita ni berapa ramai anak yatim. Kita tak boleh di kalangan kita sebut, Ustaz, bukan tak nak jaga anak yatim. Saya ni kalau jaga anak yatim, lama-lama orang tak sebut jaga anak yatim. Orang sebut tu nak jaga mak yatim tu. Sibuk nak jaga mak yatim. Akhirnya kita tak peduli pada anak yatim. Padahal dalam Islam dia bagi pilihan pada kita. Ada dua pilihan kan. Sama ada jaga begitu saja. Jaga kot luar-luar kita ni, jaga. Ataupun kahwin dengan isteri, dengan mak anak yatim tadi. Sebab tu keluar ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Tu dia jadi demikian. Kenapa Allah suruh kahwin dua, kahwin tiga, kahwin empat? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak berkemampuan, barulah kamu kahwin seorang. Kenapa ayat ni keluar? Puncanya kerana nak suruh jaga anak yatim. Di antara sebab kenapa Islam suruh nikah dua, nikah tiga, nikah empat ni, di antara sebabnya punca apa ya? Nak suruh jaga anak yatim. Ini cara dalam Islam. Kalau kita tak jaga anak yatim, dia akan terbiar anak yatim. Bahaya dalam Islam. Anak yatim ni akan merosakkan masa depan hidup umat ini bila dia tidak ada kasih sayang yang disebut dengan ayah ataupun lelaki-lelaki yang menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kena faham di kalangan kita. Kita ni pula terlampau takut dengan isteri sampai tak berani nak nikah dua, nikah tiga, nikah. Marah ni orang perempuan macam ni. Ni cerah mata orang lelaki. Terlampau takut. Padahal Allah suruh tolong jaga anak yatim. Allah suruh tolong. Manakala isteri kita larang, mana nak ikut? Di kalangan kita. Mana di kalangan kita, akhirnya dia kata, saya tak boleh Ustaz. Suami saya, isteri saya ni, harimau lapar. Mana sebut sampai peringkat demikian. Manakala orang perempuan pula, dia duk mikir ke nafsu dia. Dia tak mikir tentang agama Allah. Yang ni bahaya. Akhirnya dia menjadi anti terhadap syariat Allah. Bahaya saya nak sebut benda demikian. Ni dalam bab ni ulama-ulama bincang panjang dalam perkara demikian. Dan Rasulullah pun ajar dalam hidup ini kehidupan, bagaimana kehidupan dalam kekeluargaan untuk nak jaga ganjaran ni biar jadi banyak dalam hidup kita. Saya rasa cukuplah. Sejam lebih dah saya cakap ni. Tuan-tuan pun saya tengok betul tulang belakang 7 kali dah. Jadi mudah-mudahan malam ni nampaklah gambaran yang bekalan yang perlu ada dalam hidup. Bekalan ni biar kita semua ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Biar yang datang malam ni bila kita berjam je mata, kita nampak tempat kita dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan demikian. Terima kasih di atas jemputan ini. Terima kasih di atas kesudian para hadirin sekalian hadir pada malam yang baik ini. Mari kita baca doa lah. Mudah-mudahan Allah berkatkan amalan kita ini semua. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.